Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang Mat Kilau. Mari sama-sama kita saksikan video ini sampai habis. Mat Kilau merupakan seorang pahlawan Melayu yang berjuang menentang penjajah British di Pahang. Ibu beliau ialah Mahda, iaitu anak kepada Tok Kaut Burau. Mat Kilau bin Imam Rasul dilahirkan pada kira-kira tahun 1866 atau 1867 di kampung Pulau Tawar. Namun kelahirannya sering dianggap jatuh pada tahun 1847. Kelahirannya jatuh ketika pada zaman pemerintahan Raja Bendahara Pahang ketika itu iaitu Tun Ahmad. Kelahirannya jatuh ketika zaman pemerintahan Raja Bendahara Pahang ketika itu, iaitu Tun Ahmad. Bapanya ialah Imam Rasul bin Syahrum atau lebih dikenali dengan nama Tok Gajah, manakala ibunya pula ialah Mahda bin Tok Kaut Burau. Mat Kilau mahir mengaji, berzanji dan berdikir maulud serta belajar berdikir robana yang dikenali sebagai dikir Pahang. Hobi Mat Kilau ialah bermain gasing dan berlaga buah keras. Pada usia lebih kurang 20 tahun, Mat Kilau berkahwin dengan seorang gadis yang bernama Yang Cik binti Imam Daud yang berasal dari kampung Kedondong. Imam Daud ialah seorang guru agama yang disegani di daerah Pulau Tawar, Jerantut, Pahang dan juga merupakan guru mengaji kepada Mat Kilau dan rakan-rakannya. Hasil perkahwinan ini, Mat Kilau telah dikurniakan 3 orang anak. Setelah berkahwin barulah Mat Kilau belajar bersilat dan menuntut ilmu kebatinan. Mat Kilau bukan sahaja belajar bersilat sebagaimana sahabat yang lain, bahkan beliau lebih mendalami silat dengan menggunakan senjata seperti keris dan parang. Mat Kilau juga banyak menuntut ilmu daripada ayahnya sendiri, iaitu Tok Gajah. Ilmu kebatinan secara agama banyak dituntut daripada Haji Montok, yakni Haji Osman bin Haji Seni yang merupakan mufti Pahang ketika itu. Mat Kilau juga dikatakan pergi bertapa di Gua Kota Gelanggi yang terletak tidak jauh dari Pulau Tawar untuk mendalami ilmu yang dituntutnya. Gua tersebut masih ada hingga kini. Menurut beberapa pendapat orang-orang lama, gua ini boleh menghubungkan Pahang, Terengganu dan Kelantan. Pada bulan Oktober 1888, semasa Tok Gajah berada di Pekan, Hugh Clifford telah datang ke Pulau Tawar dan berunding dengan Mat Kilau. Ini menunjukkan Clifford mempercayai idea-idea Mat Kilau. Beliau suka bergaul dengan setiap lapisan masyarakat dan ini membuatkan beliau menjadi seorang yang luas pandangan dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Mat Kilau adalah seorang yang jujur dan tegas. Justru itu, dia sangat disegani dan amat dikasihi oleh pengikut-pengikutnya. Pengikutnya terlalu ramai, tetapi yang diketahui namanya ialah Pawang Nong, Teh Ibrahim, Mat Klubi, Mat Ali, Awang dan Mat Tahir. Mereka ini sanggup sehidup semati dengan Mat Kilau. Khabar yang menyatakan Mat Kilau mati tersiar dalam akhbar-akhbar Inggeris yang diterbitkan di Singapura. The Straits Times dan The Free Press menyatakan ketua penerhaka iaitu Datuk Bahman telah jatuh ke tangan pemerintah Siam pada bulan Oktober 1895. The Free Press pula memberitahu bahawa Mat Kilau telah melawan apabila hendak ditawan dan akibatnya dia telah cedera di muka dan di kepala akibat cantasan pedang. Luka-luka itu sangat parah dan dia telah mati dalam perjalanan ke hilir Kota Baru disebabkan kehilangan minyak darah. Dengan tersiarnya berita kematian Mat Kilau oleh akhbar The Free Press keluaran 22 Oktober 1895, maka pada pendapat umum tamatlah sudah riwayat Mat Kilau. Akan tetapi apa yang sebenarnya berlaku tiada diketahui kecuali beberapa orang sahabatnya seperti Mustafa bin Awang Mat, Pendekar Tok Demali, Raja Ibrahim, Mat Kelantan dan beberapa orang lain. Disebabkan Mat Kilau dicop sebagai penerhaka oleh Inggeris, maka terpaksalah Mat Kilau mengasingkan diri dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat dan akhirnya bermustautin di Batu Lima, Jalan Kuantan, Gambang. Semenjak 1930, Mat Kilau juga terpaksa menukar nama buat beberapa kali dan akhirnya dia memakai nama Mat Siam. Dalam bulan Disember 1969, Tuhan telah menggerakkan hati Mat Kilau yang pada itu memegang kad pengenalan diri KP 2044778 dan bernama Muhammad bin Ibrahim, memperkenalkan dirinya yang sebenar. Untuk mengelakkan dirinya dari menjadi tumpuan ramai, maka Mat Kilau telah bersetuju mengumumkan dirinya di kampung kelahirannya.
Atas daya usaha Omar bin Mak Kilau, maka Mak Kilau dibawa ke kampung asalnya, iaitu Kampung Masjid, Pulau Tawar Jerantut. Pada hari Jumaat 26 Disember 1969, Mak Kilau telah pergi ke masjid di Kampung Masjid untuk bersembahyang Jumaat. Selepas sembahyang, Mak Kilau telah membaca Al-Quran dan kemudiannya mengisytiharkan dirinya sebagai Mak Kilau. Pengisytiharan ini telah menggemparkan orang ramai sehingga kerajaan Pahang menubuhkan jawatan kuasa penyiasat munculnya Mak Kilau. Jawatan kuasa itu dibentuk pada 8 Januari 1970. Beberapa orang telah ditemu ramah bagi membuktikan bahawa Mak Siam itu adalah Mak Kilau. Setelah disahkan, maka pada pukul 10.30 pagi hari Khamis 6 Ogos 1970, Mak Siam diisytiharkan sebagai Mak Kilau oleh Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Yahya Muhammad Said. Pada hari Sabtu 15 Ogos, beliau telah dilaporkan berada dalam keadaan tenat. Setelah 10 hari selepas pengumuman pengiktirafan terhadap dirinya dibuat, pada hari Ahad 16 Ogos kira-kira pukul 6.45 pagi, Mak Kilau meninggal dunia di rumahnya di Batu 5, Paya Besar, Jalan Kuantan, Gambang kerana keuzuran. Usianya ketika itu dipercayai berusia 122 tahun. Namun menurut buku laporan Jawatan Kuasa Penyiasatan Mak Kilau, beliau meninggal dunia ketika berusia 104 tahun. Beliau kemudiannya dikebumikan di Kampung Kedondong. Kenduri arwah 7 hari untuk beliau telah diadakan pada malam Isnin 23 Ogos di Masjid Pulau Tawar Jerantut dan dihadiri oleh kira-kira 1,200 orang. Semoga semangat juang yang dimiliki oleh beliau dapat kita jadikan pedoman buat diri kita. Terima kasih kerana menonton. Kongsikan kepada kawan-kawan anda yang mungkin tidak mengenali dengan lebih lanjut tentang Mak Kilau. Terima kasih kerana like, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.